Subhanallahal-Azim. Okey, ni soalan nombor 5 ni. Ini adalah soalan tentang penulinan. Sebelum ni, teacher selalu share tentang penyaduran. Okey, penyaduran. Kalau penyaduran maksudnya kita nak sadur. Sadur. Kita nak sadur. Kita nak, senang kata kita nak balut permukaan sesuatu logam dengan logam yang lain. Okey, biasanya besi dengan logam yang lain. Ini tentang penulinan. Bila kita kata penulinan ni melibatkan satu logam tulen dan lagi satu logam tak tulen. Aplikasi dia adalah apabila pakcik surat khabar lama besi buruk, surat khabar lama besi buruk, surat khabar lama besi buruk. Yang tu. Orang surat khabar lama besi buruk ni, peniaga pengusaha besi buruk, dia melakukan proses penulinan. Okey, sebab sebenarnya orang yang ambil besi buruk ni sangat kaya. Dia beli besi buruk, dia beli peralatan-peralatan logam yang dah tak pakai dengan harga sekilo 2 kupang. Bila dia buat proses penulinan, dia boleh jadikan sekilo sehingga harga beribu-ribu ringgit. Kalau untung dalam, kalau awak tengok kan, ada teacher share, Puan Zunita share dekat dalam untuk program Nilam waktu Olimpik Tokyo mula-mula dulu, yang mana medal untuk Olimpik Tokyo untuk emas, memang dia emas, pakai emas tulen, tapi dari mana dia dapat emas tu? Dia dapat daripada handphone yang terbuang. Di mana sebelum pelancaran Olimpik tu, dalam setahun, 2 tahun sebelum nak, memang dia dah tahu kan dia akan jadi tuan rumah Olimpik, dia dah plan dah negara Jepun. Okey, siapa yang isi rumah mana yang ada handphone yang tak pakai, boleh diremakan kepada negara untuk diproses jadikan medal kejohanan. Daripada handphone tu sebenarnya, dalam handphone tu ada kandungan emas. Sebab apa ada kandungan emas? Sikit sebanyak, walau kalau kata handphone tu berat dia dalam 200 gram, mungkin ada 0.001 gram. Yang mana waktu tersebut berapa bilion handphone dapat dikumpulkan daripada setiap isi rumah dalam negara Jepun yang boleh menghasilkan berapa kilogram, teacher lupa. Ada dekat dalam, kalau cari dekat dalam grup tingkatan tu, kalau scroll tu mula-mula tu ada, teacher forwardkan dekat Puan Zunita, minta Puan Zunita war-warkan jadi bacaan Nilam. Awak boleh rekod Nilam yang mana dia dapat berpuluh ataupun beratus kilo emas daripada hasil derma handphone terpakai tadi. Sebab tu teacher kata dia beli 2 kupang, jual balik kalau emas 1 gram kata RM200, sekarang 200 lebih, kata kita round off 200. 1 gram 200, 100 gram 2,000. Sekilogram 20,000. So kat situ, betul tak? 1 gram 200. Kan? Berapa? 200 ke 200,000 sekilo? Sudah. Kan? Berapa? Cuba siapa boleh tolong teacher? 200,000 lah kan? Betul tak? Senyap je ni, ada orang ni. No, ada orang tak ni ke teacher punya mic problem lagi? Ada teacher. Wah, cuba kira. Kalau nak bagi awak nampak ni, untungnya orang tahu buat penulinan ni. 200,000 lah. Awak bayangkan kalau dekat barang yang awak jual kat pakcik besi buruk tu, dia ada 0.01 gram emas. Bila dikumpulkan, dia buat proses penulinan tu, dia dapat emas sekilo. Sekilo tu 200,000 daripada 2 kupang. Sebab tu kena tengok ni, kena belajar sains. Sains sangat penting untuk awak. Okay, so kita tengok kat sini, kalau penulinan dia melibatkan logam tulen dengan logam tak tulen. So ingat, teacher ulang balik, teacher kata kalau cathode, sebelum ni teacher kata cathode untuk apa? Kumpul. Betul tak? Betul. 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 Barang menyedor.
Kalau penyaduran, ini adalah bahan yang hendak disadur. Tapi kalau proses penulinan antara logam tulen dengan logam tak tulen, siapa yang kita nak kumpul? Kita nak ambil. Logam tulen ke logam tak tulen? Ha. Logam tulen. Ingat katot kumpul. So dia akan jadi logam tulen. Logam tulen yang kita nak. Logam tulen yang kita nak, sebab tu kita letak dekat katot. Kena ingat tu. Kalau katot untuk penulinan, logam tulen. Kalau katot untuk penyaduran, bahan yang hendak disadur. Contoh dia kunci. Contoh dia sudu. Okey. So kalau untuk penulinan untuk anode, di anode adalah logam tak tulen. Dia berlawanan lah, katot logam tulen, so anode logam tak tulen. So kita tengok dia punya proses nanti sama. Dekat anode nanti macam biasa, anode dia akan mengion. Maksud dia anode ni dia akan daripada dekat anode sini, daripada atom, maksudnya atom logam, dia akan jadi ion logam. Ini dekat anode, ion logam. Kalau kita letakkan dekat sini kuprum tak tulen, so dia akan jadi ion kuprum. Okey, atom logam, maksudnya logam tu adalah kuprum, dia akan jadi ion logam. So perkataan tak tulen tu apa? Tak tulen tu sebab ada benda asing. Tak tulen ni maksud dia ada benda asing. Benda asing ni apa dia? Benda yang selain benda yang tulen lah. Benda yang tak tulen macam pasir ataupun logam-logam lain. So benda asing tu nanti dia akan jatuh kat sini. Pasir ke atau ada simen ke, dia akan jatuh dekat bawah anode. So pertama sekali kita tengok yang panjang. Panjang ni siapa? Panjang ni apa dia? Apa dia punya? Anode. Yang pendek ni apa? Katot. Pendek ni katot. So sekarang kalau tengok J ni siapa? Sepatutnya J ni siapa? Apa dekat J ni? Dekat J ni apa? Logam tulen atau logam tak tulen? Logam tak tulen. Sebab kita sekarang dalam proses penulinan. Bila penulinan dia ada dua jenis elektrod. Satu logam tulen, logam tak tulen. Kalau penyaduran, sebelum ni kita belajar penyaduran ada dua jenis elektrod. Satu logam, satu bahan yang hendak disadur. Okey, bahan yang hendak disadur. Tapi dalam kes kita ni nampak dia tulis proses penulinan. So kalau penulinan dia sama ada logam tulen atau logam tak tulen sebagai elektrod. So teacher ulang balik. Kalau katot kumpul. Bagi penulinan kita nak kumpul logam tulen. Tak ada siapa yang nak logam tak tulen. Semua nak logam tulen. So ingat, yang logam tulen duduk dekat kumpul, duduk dekat katot. Okey, so sekarang kita tengok J. J ni apa? Anode ke katot J ni? Anode. So anode. Okay, good. So anode, siapa duduk dekat anode? Logam tulen atau logam tak tulen? Tak tulen. So ini adalah logam tak tulen. Okay. Kalau K? K logam apa? Logam tulen. Logam tulen. So dekat katot K ni kita letak logam tulen. So dia punya ni sama juga. Sama juga macam penyaduran. Dia punya nama larutan mesti larutan logam apa. Dan nama logam ni semua sama. Dia kalau kat sini argentum tak tulen, so kat sini argentum tulen. Tak boleh argentum tak tulen, tiba-tiba kat sini kuprum tulen. Tak boleh. So bila penulinan nama logam ni mesti sama. Kalau kita pakai emas tak tulen, emas tulen. Tak boleh kat sini emas tak tulen, tiba-tiba kita nak kuprum tulen pula. Tak boleh. Logam-logam dia ni adalah logam yang sama. Cuma beza dia satu tulen, satu tak tulen. Okay, so contoh dia kalau kat sini soalan ni dia dah suruh isikan maklumat ni. Okay. So rasanya dekat J ni siapa? Dekat J ni siapa?
Kalau A nak jawab soalan A ni. J ni siapa? Kuprum tak tulen. So kat J ni adalah kuprum tak tulen. Okey, dekat K? Kuprum tulen. Dekat K ni adalah kuprum tulen. L ni adalah Larutan kuprum 2 sulfat. alhamdulillah, pandai. Larutan kuprum 2 sulfat. Teacher ulang balik Dia mesti wajib nama logam dia ni semua logam yang sama. Kuprum, kuprum, kuprum. Untuk penulinan. Tak boleh kat sini argentum tak tulen, tiba-tiba kuprum tulen. Tak boleh. Kalau kuprum tak tulen, kat sini kuprum tulen. Larutan kuprum 2 sulfat. Kalau kat sini argentum tak tulen, dia mesti argentum tulen, larutan argentum sulfat. Okey. So seterusnya, nyatakan apakah yang akan berlaku kepada J. J mana J? J ni. Sebelum ni kalau ingat balik, kalau dekat dekat penyaduran, apa jadi dekat anode? Apa jadi dekat anode? Anode menipis. So sama je macam penulinan. Jangan risau. Sama juga. So kita kata anode ataupun J ataupun kuprum tak tulen. Mana-mana diterima. Kuprum tak tulen menipis. So boleh teacher gerak ke slide seterusnya? Boleh. Okay, good. Nyatakan perubahan tenaga. Okey. Nampak proses elektrolisis. So kalau elektrolisis apa perubahan tenaga yang terlibat? Kita selalu ulang-ulang ni. Kalau Tenaga elektrik ke tenaga kimia? alhamdulillah, pandai. Tenaga elektrik kepada arrow buat arrow tenaga kimia. Okey, ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya logam tak tulen. Okey, untuk pengetahuan awak, dekat kita punya pendawaian elektrik, pencawaan elektrik kat luar semua ni semua pakai kuprum tulen. Soalan tanya, apa jadi sekiranya kita tukarkan ataupun kita letakkan kuprum tak tulen? Apa jadi? Tak dapat nak hasilkan arus elektrik. Okay, good. Kita tak dapat mengalirkan arus elektrik dengan optimum. Optimum ni maksudnya dengan terbaik. Kalau kita pakai logam kuprum tak tulen, kita punya elektrik ni dia punya kekondaksian dia merosot. Maksud dia bila dia nak arus tak berjalan dengan lancar. Maksud kekondaksian merosot tu. Ataupun senang kata kalau kita buka lampu tu sekejap je menyala je, lepas tu dia off. Dia bukan short circuit tau. Dia bukan short circuit. Tapi kekondaksian merosot. Kita tulis kat situ. Okay, so dia kata kuprum tak tulen kan. So kita kata kehadiran dalam kuprum tak tulen ni ada bendasing. Bendasing. Memang satu perkataan je ni. Kehadiran bendasing di dalam kuprum tak tulen menyebabkan kekondaksian wayar elektrik merosot. Maksud dia tidak efisien, merosot. Tak efisien. Nak buka TV pun dia klik lepas tu dia off. Lepas tu dia sekejap klik lagi macam lampu kan. Klik off. Lama lepas tu dia klik tu off. Itu masuk kekondaksian wayar elektrik merosot. Okay, so selesai satu soalan untuk yang ni. Kita ada lagi beberapa minit. Teacher nak buat ulang kaji sikit. So setakat ni boleh faham tak tentang penulinan? Boleh. Okay, alhamdulillah. So teacher ada satu slide lagi. Kejap sikit je. Yang ni just a refreshment only. Hanya untuk untuk ulang kaji sikit-sikit je. Soalan dia senang je.
Jangan risau. InsyaAllah 5 minit boleh selesai. Okey, kejap Ada yang teacher tak ni. Okey. So, yang ni sikit. Okey, boleh nampak tak slide teacher yang baru hari ni? Boleh nampak tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita test. Ni ulang kaji je. Rajah 7 menunjukkan satu radas untuk mengkaji penyaduran elektrik sudu besi. So ada P dengan Q. Namakan bahagian P dan Q. Maksud dia P ni apa? Anode ke cathode? Tu maksud dia. Okey, so P ni apa? Anode. P ni anode. Q ni? Cathode. Cathode. Sebenarnya dia ada hint kat sini dah. Panjang dan pendek je. Patutnya dia buat bateri macam gini kan. Barulah mencabar sikit. Ni macam nak beritahu jawapan. Ada 2 hint kat sini. Tak apa. Okey, so kita tengok soalan seterusnya. Apakah yang berlaku pada jisim sudu besi? Sudu besi dekat cathode. So apa jadi kepada jisim dia? Meningkat. Jisim bertambah ataupun meningkat. Yes, pandai dah. Alhamdulillah. What is P made up of? So, apakah P ni diperbuat daripada apa? So, sekarang ini sudu besi, larutan dia larutan kuprum 2 sulfat. So, logam P ni mesti logam apa? Kuprum. Pandai. P ni adalah logam kuprum. Kenapa P logam kuprum? Teacher ada beritahu. Apabila kita nak sadurkan sesuatu bahan, nama larutan ini mesti larutan sama dengan nama logam ni. Larutan logam sulfat contoh ataupun larutan logam nitrat. Kalau kat sini larutan argentum sulfat, so logam dia logam apa? Argentum. Logam argentum. Yes. Kat sini hint dia ni. Ni dia berkait rapat. Yes, alhamdulillah. So kat sini dia berkait rapat ni. Dia best friend. Okay, dia melambangkan dia melambangkan dia. So maksud dia yang ini adalah kuprum. Okay, seterusnya. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat untuk bahan P? So apa jadi dekat kuprum tadi? P jadi apa? Dia Menipis. Menebal. P, awak tak tengok. P kat sini. Apa jadi dekat P? P ni anode. Menipis. Kan sebab tak tengok soalan, tak nampak. So P ni anode. Ingat anode dia akan macam kita dah terangkan dekat kelas-kelas sebelum ni. Siapa yang masih blur lagi boleh PM teacher. Teacher beritahu, nanti teacher terangkan. Okay. P menipis. Ataupun kita kata kuprum menipis. Okay. Tulis sebab mengapa kepekatan larutan kuprum 2 sulfat tidak berubah. Ni soalan ni mencabar sikit. Kenapa dia tidak berubah? Sekarang ni awak bayangkan. Bayangkan kalau larutan kuprum 2 sulfat ni kepekatan dia contoh 2.0 molar. Kepekatan dia 2. Okey. Sekarang ni dia kata kenapa larutan kuprum 2 sulfat ni 2 molar ni tetap sehingga ke akhir eksperimen. Sedangkan sudu besi ni akan disadur oleh larutan kuprum. So kita kena ingat alasan dia adalah di anode kita kena beritahu dekat anode. Apa jadi dekat anode? Sebelum ni kita cerita. Anode, atom, kuprum jadi apa? Atom kuprum akan jadi apa? Dekat anode. Logam kuprum. Atom kuprum ni logam kuprum lah. Atom kuprum atau logam kuprum dia akan jadi apa? Dekat sini awak kena ingat dekat anode. Anode ni dialah yang memulakan segala-galanya. Atom kuprum yang kat sini dia akan melarut, dia akan mengion jadi ion kuprum. So ion kuprum ni akan pergi melekat dekat sudu. Dia akan tertarik ke sudu dan logam kuprum tadi bila dia jadi ion dia akan melepaskan elektron. Elektron ni adalah cas-cas elektrik yang bergerak melalui wayar. EE ni elektron. Elektron akan dibebaskan masuk ke dalam wayar dan diterima oleh kathod.
So ion kuprum ni yang dah jadi ion ni dia akan terima elektron daripada anode tadi dan seterusnya dia terus melekat jadi logam kuprum. Teacher bayangkan dia punya illustration apa yang teacher terangkan tadi anode, atom ataupun logam kuprum. Atom ataupun logam kuprum dia akan mengayon. Mengayon ni bahasa pasar dia macam mencair lah, daripada pepejal jadi cecair. Yang istilah dia jadi ion kuprum. Tetapi salah sekiranya dalam soalan, jawapan awak tulis mencair. Salah. Teacher cuma nak bagi awak faham, awak imagine apa maksud mengayon. Mengayon tu daripada pepejal dia jadi cecair. So seumpamanya atom kuprum mencair jadi ion kuprum. Istilah dia salah mencair. Awak kena guna perkataan mengayon. Atom kuprum menjadi ion kuprum. Itu dekat anode. Apa jadi dekat kathod? Di kathod, ion kuprum ni yang dah jadi ion kuprum ni dia akan pergi ke kathod ni. Ni dia akan pergi ke kathod. Teacher buat kat sini. So ion kuprum ni akan pergi ke kathod. Dan apa jadi dekat kathod? Di kathod, ion kuprum tadi akan terima elektron dan dia akan jadi logam kuprum semula. Dia seumpama dia pass baton. Dia pass satu ke atas, naik ke atas, dia lari ke sini, sebab dia nak apa? Daripada logam ni dia nak berpindah pergi ke sebelah, dia nak melekat ke sebelah. So cara dia lepaskan elektron, dia jadi ion, dia pergi ke tempat yang dia nak melekat, kemudian dia terima elektron kat sini, so dia jadilah logam kuprum yang mana ini akan duduk dekat sudu besi. Yang ni logam kuprum ni, atom atau logam kuprum ni asalnya dia duduk dekat logam. Dia nak pindah ke sudu besi, ini cara dia. Dia mengayon, dia jadi ion kuprum, dia pergi ke kathod iaitu sudu besi. Lepas tu daripada ion kuprum dia jadi logam kuprum semula. So, kenapa kepekatan ni tak terganggu? Inilah sebab kadar atom kuprum mengayon. Ni, kita tulis kat sini kadar atom kuprum ni, atom kuprum mengayon menjadi apa? Mengayon menjadi ion kuprum adalah sama. Maksud dia, bila satu atom kuprum jadi ion kuprum, tak lama kemudian satu ion kuprum akan jadi logam kuprum. Dia maksud dia sama. Bila satu atom kuprum jadi ion kuprum, lepas dia pergi ke sini, ion kuprum tadi akan jadi atom kuprum balik ke sini. Lepas tu elektrik on kan, dia punya proses akan berulang macam tu. Dia jadi lagi atom kuprum jadi ion kuprum, elektron naik lalu atas, diterima ion kuprum, jadi atom kuprum balik semula kat sini. Dia pusing kat situ. So, dia tak mengganggu kepekatan larutan kuprum 2 sulfat yang sedia ada dekat sini. Yang terlibat hanya atom kuprum di anode dan kathod saja. Dan juga ion kuprum di kathod. Itu saja. Sebab tu tiada perubahan diperhatikan pada larutan. Larutan seumpama tidak berubah dalam tindak balas. So, kadar atom kuprum mengayon menjadi ion kuprum adalah sama dengan kadar ion kuprum menjadi ataupun menyahcas menjadi logam kuprum. So ni kena ingat ni, dekat anode atom kuprum jadi ion kuprum. Dekat kathod ion kuprum jadi logam kuprum. Benda yang sama nampak ni. Ni atom kuprum jadi ion kuprum. Senang kata kalau teacher buatkan arrow macam ni. Ini yang ke kanan, kiri ke kanan ni adalah anode. Kalau untuk kathod, kiri ke kanan, iaitu ion kuprum jadi
atom kuprum balik. Macam tu. Jelas tak jelas? Jelas. 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 Alhamdulillah. Apa tak jelas lagi? InsyaAllah kita tengok lagi soalan macam ini. Okey, jangan putus asa. Kalau awak rasa ni, jangan putus asa. InsyaAllah kita sama-sama, teacher, all the teachers akan sama-sama bantu awak. Okey, so kita tengok. Okey, so tadi itulah teacher dah tulis jawapan dia tadi. So next D. Berikan satu keadaan supaya sudu besi boleh disadur dengan baik. Ni macam yang Puan Azmah beritahu. Bila nak cerita bila soalan untuk bahagian A dan B, kalau ada minta satu, bagi satu. Tapi pastikan yang bagi tu confident betul. Tapi kalau dah soalan essay, awak nak beritahu lebih, tak apa. Okay. So give one condition, apa satu keadaan dia? Apa contoh keadaan dia? Gunakan larutan. Untuk gunakan Kepekatan rendah. good. Larutan berkepekatan rendah. Selain daripada tu, teacher bagi banyak lah sebab banyak jawapan boleh bagi. Putar Lagi? bahan yang disadur. Guna Putar bahan yang disadur semasa proses penyaduran. Lagi? Ada lagi? guna arus elektrik yang rendah. Guna arus elektrik yang rendah. Selain daripada tu, kita pun boleh bersihkan sudu dengan kertas pasir. So rasanya tu saja untuk hari ni. So ada apa-apa soalan tak? Tak. Tak Alhamdulillah. ada. Thank you Azurin. So alhamdulillah, thank you.